Nama saya Sarul Sofia binti Ismail. Nama saya Nur Farhana binti Faizal. Dari Ijazah Sarjana Muda, Pendidikan Awal Kanak-kanak. Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan identiti nasional yang tersendiri. Maka, kita telah ketahui Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri yang berkait rapat dengan berlatar belakangkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Dari segi aspek kepelbagaian makanan ini telah sedikit sebanyak menjadi pemangkin perpaduan yang mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan tersendiri yang beraneka warna maupun dari segi rasa serta mempunyai sejarah masakan yang tersendiri untuk diketahui, dipelajari bersama dan bahkan untuk dimiliki bersama. Dalam video dokumentari ini, kami berempat bersetuju untuk menunjukkan kuih tradisional Melayu di Malaysia. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat kuih sagu, di mana kuih sagu merupakan salah satu kuih tradisional di Malaysia. Kuih beranak atau dikenal lagi sebagai kuih sagu merupakan sejenis kuih tradisional Melayu. Ia dibuat daripada sagu biji atau juga dikenali sebagai sagu mata ikan. Kuih sagu ini makan bersama dengan kelapa parut. Kuih ini amat terkenal dalam masyarakat Melayu sejak zaman dahulu lagi. Kuih ini selalunya dihidangkan dalam majlis kenduri dan majlis-majlis kemasyarakatan dan juga dihidangkan dalam mesyuarat-mesyuarat. Kuih ini enak dimakan di waktu pagi dan petang. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 cawan sagu biji yang telah direndam selama 30 minit, 4 cawan air, sedikit pewarna, 1,5 cawan gula pasir dan yang terakhir, kelapa parut yang telah dikukus dan ditambahkan dengan sedikit garam. Langkah pertama, masukkan 4 cawan air ke dalam kuali. Tunggu sehingga air mendidih. Masukkan sagu yang telah direndam selama 30 minit ke dalam air yang mendidih tadi. Kemudian kacau perlahan-lahan sehingga menjadi jernih. Masukkan sedikit pewarna merah dan gula. Kacau sehingga mendidih dan pekat. Tuangkan ke dalam loyang atau dalam acuan kecil. Biarkan sehingga ia sejuk. Langkah terakhir, potong dan digaulkan dengan kelapa parut putih yang ditambahkan dengan sedikit garam tadi. Inilah kuih sagu, siap sedia dihidang dan boleh dimakan bersama keluarga. Seterusnya, kuih tradisional Melayu yang saya akan tunjukkan kepada anda semua adalah kuih kari pap, di mana saya akan pergi ke rumah seseorang ini dan menunjukkan bagaimana
beliau membuat kuih kari papu. Tunggu apa lagi? Jom lihat. Puan Rozia atau lebih dikenali sebagai Dapur Rozi merupakan salah seorang pengusaha dari rumah yang sudah berkecimpung dalam dunia penghasilan kuih kari papu pusing selama 5 tahun. Beliau juga memilih untuk menghasilkan kuih kari papu pusing yang pelbagai jenis perisa mengikut cita rasa masyarakat hari ini. Antara bahan yang diadun untuk membuat kuih kari papu pusing ini adalah ubi kentang, air kosong, tepung gandum, minyak masak dan campurkan dengan buttercup. Inti kari papu pula, kita masukkan repah kari daging, gula, garam dan daging. Selepas diadunkan menjadi dough kuning dan putih, kemudian barulah dibentuk dan dimasukkan dough kuning itu ke dalam dough putih. Dan ulikan sehingga ia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Selepas diuli beberapa kali, potong kepada 3 bahagian. Kemudian, ambil satu dan ulinya kembali. Dan akhir sekali, masukkan inti ubi kentang dan jadilah kari papu pusing. Selepas sudah siap, kita masukkan kari papu tadi ke dalam kuali. Dan inilah kari papu pusing yang dihasilkan oleh Puan Rozia. Kita sudah lihat bagaimana Puan Rozi kita membuat kuih kari papu pusing. Kuih kari papu pusing. Dan terima kasih Puan Rozi kerana meluangkan masa bersama saya. Dan kita teruskan dengan kuih tradisional Melayu yang terakhir, iaitu dodol. Bye-bye! Dodol asli ialah salah satu kuih tradisional kaum Melayu. Dodol berwarna hitam dan mempunyai tekstur yang lembut dan sedikit melekit apabila dipegang. Rasanya yang bukan sahaja manis tetapi asli kerana masih mengekalkan rasa tradisionalnya sejak turun-temurun itu menyebabkan dodol sering dijadikan hidangan atau sebagai oleh-oleh kepada tetamu yang menghadiri majlis perkahwinan. Kini terdapat pelbagai jenis perisa yang terdapat di pasaran, ekoran daripada kreativiti pembuat dodol. Sebagai contoh, dodol berperisa durian, jagung dan pandan. Namun begitu, dodol asli lebih tinggi permintaan berbanding dodol berperisa. Beginilah rupa dodol asli sebelum dibungkus. Ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat dodol asli. Langkah yang pertama, masak gula pasir, gula merah, gula melaka, daun pandan serta 3 cawan air ke dalam kuali sehingga larut. Kemudian, sejukkan.
Sekiranya bahan-bahan sudah larut dan sejuk, tapis bahan tersebut. Kemudian, masukkan tepung pulut, gaul sehingga sebati, kemudian kisar bahan tadi sehingga rata. Setelah siap dikisar, tuang ke dalam kuali non-stick, kemudian tuangkan santan ke dalam bahan tadi dan gaul sebati. Masak di atas dapur dengan api yang sedang. Gaul sehingga mengental. Ianya memakan masa 40 hingga 45 minit sahaja. Setelah lama dikacau dan kelihatan dodol tidak melekat pada kuali seperti ini bermakna dodol telah siap dimasak. Sejukkan sebentar dodol dan masukkan ke dalam bekas untuk disimpan. Kami memilih tema makanan kerana bagi pendapat saya, makanan adalah satu tunjang utama bagi mewujudkan suasana yang dapat merapatkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. Hal ini kerana bangsa-bangsa yang berada di Malaysia amat menitik beratkan juadah yang berasal daripada kaum masing-masing. Hal ini juga sebagai rakyat Malaysia yang pelbagai kita dapat menikmati makanan daripada pelbagai kaum iaitu kaum Cina, India dan Melayu. Kalau ditanya kembali, apakah makanan utama bagi negara Malaysia kepada semua kaum, pasti mereka akan menjawab iaitu nasi lemak. Maka terbuktilah bahawa makanan boleh mewujudkan perpaduan yang jitu dari pelbagai bangsa di Malaysia. Untuk refleksi seterusnya, pada pendapat saya, makanan merupakan satu platform di mana ia dapat menarik minat bagi semua kaum di Malaysia serta menarik minat pelancong yang datang ke Malaysia. Pelbagai makanan dapat diperkenalkan oleh setiap kaum di Malaysia seperti nasi lemak, maruku, taufu far dan sebagainya.
Dengan mempelbagaikan makanan, setiap kaum Melayu, Cina, India di Malaysia dapat mengeratkan hubungan antara mereka. Contohnya seperti apabila mereka bertukar-tukar makanan antara satu sama lain. Pada pendapat saya, aktiviti membuat dan melihat kuih tradisional Melayu ini dapat mengajar kita bagaimana membuat kuih tradisional ini di rumah. Serta tak lupa juga pada rakan-rakan yang memberi komitmen dengan sangat baik dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Pengalaman menjadikan kuih tradisional Melayu ini juga membantu kami lebih memahami keunikan kaum lain dan mengajar erti kerjasama. Kami juga lebih menghargai kepelbagaian budaya dan kaum di Malaysia, seterusnya berharap dapat memartabatkannya di peringkat yang lebih tinggi. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Aspek tersebut menjadi penyumbang kepada perkembangan pemakanan yang mempengaruhi perpaduan kaum di Malaysia. Pendedahan mengenai makanan-makanan dari pelbagai jenis kaum di Malaysia perlu dikaji dan diperkemas lagi supaya masyarakat di Malaysia mengetahui tentang makanan dan tidak melupakan makanan-makanan tradisi masyarakat yang ada di Malaysia.